Hai. Mari susun perkataan bersama Cikgu Nurul. Baik murid-murid, mari kita lihat contoh yang pertama. Mari kita sebut perkataan yang ada di sini. Tomato, ibu, beli. Baik, ada 3 perkataan yang perlu murid-murid susun supaya menjadi ayat yang betul. Untuk menyusun perkataan menjadi ayat, murid-murid perlu lihat terlebih dahulu perkataan yang mempunyai huruf besar. Okey, seperti contoh di sini ada perkataan yang bermula dengan huruf besar. Jadi murid-murid perlu lihat perkataan yang manakah mempunyai huruf besar. Huruf besar mestilah diletakkan di awal ayat, mestilah diletakkan di hadapan ayat. Maksudnya diletakkan di permulaan ayat. Baik, sekiranya murid-murid faham, cuba lihat 3 perkataan ini yang manakah mempunyai huruf besar. Ya, perkataan ibu bermula dengan huruf besar. Jadi ibu mestilah diletakkan di hadapan ayat. Ibu. Baik, setelah murid-murid tulis, potongkan perkataan ibu supaya kita tidak lagi menulis perkataan yang sama. Baik, ibu dan tinggal 2 perkataan lagi, tomato dan beli. Baik, untuk perkataan tomato terdapat noktah di belakangnya. Okey, sekiranya ada noktah, perkataan itu mestilah terletak di akhir ayat. Dan sekiranya murid-murid lihat perkataan beli menunjukkan kata kerja yang lebih sesuai diletakkan selepas subjek, selepas ibu. Jadi ibu beli. Jadi ibu beli. Kita letak perkataan beli seterusnya. Ibu beli. Dan akhir sekali tinggal perkataan tomato. Ibu beli tomato. Kita telah selesai membuat ayat yang pertama. Baik, seterusnya mari kita lihat contoh yang kedua. Mari sebut perkataan yang muncul di skrin ini. Gerudi, ini, papa, baharu. Perkataan yang manakah bermula dengan huruf besar? Perkataan yang bermula dengan huruf besar mestilah duduk di hadapan ayat. Jadi, perkataan yang bermula dengan huruf besar ialah ini. Ya, betul. Baik, mari kita tulis perkataan ini. Sebelum kita tulis, kita potong. Ataupun selepas tulis, kita potong supaya kita tidak keliru dan tidak menulis perkataan yang sama banyak kali. Baik, seterusnya, perkataan apakah yang sesuai? Ini gerudi atau ini baharu? Perkataan bapa tidak sesuai kerana perkataan bapa ada noktah di belakangnya. Apabila ada noktah, mestilah duduk di akhir ayat. Baik, perkataan apakah yang lebih sesuai kita letakkan selepas ini? Adakah ini gerudi ataupun ini baharu? Ya, perkataan yang sesuai ialah gerudi. Baik, ini gerudi. Seterusnya hanya 2 perkataan yang tinggal. Perkataan bapa yang ada noktah di belakangnya dan perkataan baharu. Kita tahu perkataan yang ada noktah mestilah duduk di belakang. Jadi, perkataan bapa kita letak di akhir ayat. Jadi, sepatutnya selepas perkataan gerudi, kita perlu letak perkataan baharu. Okey, kita tuliskan baharu. Dan akhir sekali perkataan bapa. Baik. Itu contoh yang kedua. Mari kita lihat contoh yang ketiga di atas. Perkataan yang ada ialah kelahu, sepatu, ini, raju. Baik, sekiranya murid-murid lihat perkataan yang ada di sini, cuba murid-murid cari terlebih dahulu perkataan yang mempunyai huruf
huruf besar. Kita ada dua perkataan yang bermula dengan huruf besar. Yang pertama ialah ini, yang kedua ialah raju. Sebelum ini, cikgu telah terangkan bahawa sekiranya kata nama khas sememangnya akan ditulis dengan huruf besar. Sentiasa perlu ditulis dengan huruf besar. Jadi murid-murid perlu melihat kesesuaian sama ada perkataan tersebut terletak di hadapan atau di belakang ayat. Okey, kemudian murid-murid lihat dua perkataan ini dan raju. Kedua-duanya bermula dengan huruf besar. Tetapi perkataan raju terdapat noktah di belakangnya. Murid-murid telah tahu sekiranya ada noktah, perkataan tersebut mestilah berada di ujung ayat, di akhir ayat. Jadi di sini perkataan ini lebih sesuai untuk diletakkan sebagai permulaan ayat. Baik, tuliskan ini dan potong perkataan ini yang telah dituliskan. Baik, ini ialah apa? Ini, ini kita merujuk kepada sesuatu. Ini apa? Perkataan apakah yang sesuai? Ini sepatu atau ini kelabu? Kita ada dua pilihan sahaja kerana raju patutnya letak di akhir ayat. Dua pilihan, kita pilih yang lebih sesuai. Ini kelabu atau ini sepatu? Ya, ini sepatu. Tuliskan perkataan sepatu. Baik, ini sepatu. Perkataan apa yang lebih sesuai untuk ditulis selepas sepatu? Ajak murid-murid perkataan kelabu. Ini sepatu kelabu. Dan akhir sekali kita tuliskan perkataan yang mempunyai noktah. Raju. Ini sepatu kelabu raju. Saya melakukan ayat yang ketiga. Baik, murid-murid, ini ialah contoh yang seterusnya. Itu Salimah, nama wanita. Baik, contoh di sini sama seperti contoh yang sebelum ini. Kita ada dua perkataan yang bermula dengan huruf besar. Satu perkataan yang ialah perkataan kata nama khas. Satu perkataan kata nama am. Kata nama khas memang perlu ditulis dengan huruf besar. Dan perkataan ini ada noktah di belakangnya. Sekiranya ada noktah, dan itu mestilah duduk di akhir ayat. Jadi perkataan yang lebih sesuai diletakkan di awal ayat ialah nama. Nama kita tuliskan dulu. Nama. Kemudian perkataan apa yang sesuai? Nama itukah ataupun nama wanita? Manakah perkataan yang lebih sesuai? Ya, nama wanita. Wanita lebih sesuai diletakkan selepas nama. Nama wanita. Perkataan seterusnya kita telah tahu ada dua sahaja yang tinggal dan ada satu perkataan yang ada noktah. Jadi kita telah tahu yang mana perlu ditulis terlebih dahulu. Nama wanita itu. Dan akhir sekali Salimah. Jadi tahniah murid-murid. Murid-murid telah berjaya menyusun dan menulis ayat yang betul. Baik, mari kita baca bersama-sama perkataan yang telah kita susun menjadi ayat yang betul tadi. Boleh murid-murid baca bersama cikgu? Jom kita baca bersama-sama. Ibu beli tomato. Ini gerudi baharu bapa. Ini sepatu kelabu raju. Nama wanita itu Salimah. Baik, tanya murid-murid. Baik, di sini terdapat dua lagi latihan ataupun dua lagi soalan. Perlu murid-murid susun perkataannya supaya menjadi ayat yang betul. Perkataan-perkataan ini terdapat di dalam modul yang telah cikgu sediakan. Murid-murid sila lengkapkan latihan tersebut dan jangan lupa hantarkan kepada cikgu ya.
tunjukkan gambar latihan yang telah murid lengkapkan kepada cikgu. Baik murid-murid, sehingga kita berjumpa lagi dan selamat belajar.